Jumlah lulusan universiti yang mendapat kerja dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian merosot 4% mata tahun lalu kepada 89.6%. Ini berbanding 93.8% pada 2022. Namun demikian, gaji median para siswaza yang bekerja sepenuh masa mencecah lebih $4,300. Ini peningkatan sekitar $100 berbanding tahun sebelumnya. Demikian antara dapatan satu tinjauan oleh 4 universiti tempatan melibatkan lebih 12,000 siswazah. Lebih 90% siswazah jurusan Sains Kesihatan, Perniagaan, Persekitaran Binaan serta Teknologi Maklumat dan Digital mendapat kerja dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Siswazah jurusan Seni, Reka Bentuk dan Media, Sains Sosial dan Kemanusiaan serta Sains pula mencatat peratusan terendah bagi pekerjaan tetap sepenuh masa. Berhubung gaji lulusan bidang teknologi maklumat dan digital mencatat gaji bulanan tertinggi sekitar $5,500. Angka ini $1,000 lebih tinggi berbanding mereka dalam bidang kejuruteraan yang mencatat gaji bulanan kedua tertinggi. Walaupun hampir 90% siswazah mendapat kerja tetap, lebih 5% pemegang ijazah bekerja secara bebas atau sambilan. Lebih 10% siswaza pula tidak mendapat kerja dalam tempoh 6 bulan selepas tamat sekolah, iaitu 4.2% mata lebih tinggi berbanding dengan 2022. Sesetengah pakar sumber manusia bagaimanapun mengatakan tren ini tidak membimbangkan kerana syarikat-syarikat masih perlu membawa masuk pekerja baharu. Para siswaza sementara itu harus mengasah kemahiran baharu dalam bidang lain. Peruntukan Belanjawan 2024 bagi perniagaan serta golongan usahawan boleh bantu meningkatkan daya saing syarikat-syarikat tempatan dan juga mengurangkan kos operasi mereka. Ini selain skim-skim sokongan, huraian mampan serta kenaikan gaji para pekerja. Menurut pengerusi eksekutif syarikat Enercon Asia, belanjawan tahun ini dilihat sebagai sangat memberangsangkan dari segi manfaat-manfaat yang boleh diraih syarikat-syarikat tempatan. Isu kos merupakan antara keprihatinan utama bagi syarikat seperti Enercon Asia dan pelanggan mereka. Syarikat itu menyediakan khidmat dan huraian tenaga mampan serta tenaga yang diperbaharui. Oleh itu, geran penjambatan tenaga amat dialu-alukan mereka, lebih-lebih lagi bagi syarikat-syarikat yang mempunyai rancangan besar untuk mengurangkan pelepasan tenaga. Geran itu dikembangkan untuk meliputi sektor seperti pengilangan, pembinaan serta maritim. Dengan itu, syarikat Enercon Asia boleh memanfaatkan geran tersebut untuk kurangkan kos operasi dalam jangka masa panjang. Konsumsi energi adalah $50,000 ke $100,000 sebulan. Walaupun bantuan $30,000 tu geran yang kecil, tetapi kalau kita dapat implementasikan dengan baik, kita dapat mengurangkan sebanyak 10% kos. Kurangkan bukan sebulan tau, itu kurang untuk seberapa lama sistem tu dapat bertahan. Mungkin setahun, 2 tahun. Antara pengumuman lain yang disambut baik syarikat itu adalah skim kewangan perusahaan yang dipertingkat. Di bawah skim tersebut, kuantum pinjaman modal kerja maksimum akan dinaikkan kepada $500,000. Itu satu bantuan yang amat memerlukan. Kerana kita masih ada projek lagi yang kita masih dapatkan daripada luar negara dan juga di dalam Singapura juga. Dan kita mengharapkan kita dapat pinjaman ini untuk melakukan projek-projek ini dan dapat mengembangkan lagi syarikat kami. Bagi syarikat makanan dan minuman seperti The Black Hole Group pula mengalu-alukan usaha seperti program peningkatan Skills Future dan anugerah kemajuan ITE untuk tingkatkan kemahiran kaki tangan mereka. Hantar macam at least 20% of kita punya within the workforce itself for upgrading our skills. So for us, we will look at just the basics but also see how we can more for cross training and cross function kind of training so that we can be a bit more fluid. Kenaikan kadar gaji bulanan yang layak di bawah skim tambahan pendapatan daya kerja dan gaji kelayakan pekerja tempatan LQS juga disambut baik kerana dapat menarik dan mengekalkan kaki tangan yang baik. Syarikat itu yang mempunyai hampir 150 pekerja tidak melihatnya sebagai satu bebanan kos terlalu tinggi. It kind of
levels out the wages within each industry, especially within F&B. There's a higher turnover rate where people jump from place to place, and I think with this, then there wouldn't be too much of a discrepancy. Encik Sufi juga berharap para pekerja dapat terus meningkatkan kemahiran sedang perniagaan terus mendakar pembaharuan teknologi dan inovasi baru. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Lawrence Wong menekankan langkah menutup akaun khas CPF mulai tahun depan sebenarnya selaras dengan tujuan dan matlamat CPF. Bercakap dalam rancangan Tanya Menteri Kewangan di CNA malam semalam, DPM Wong berkata akaun biasa CPF menampung dana yang boleh dikeluarkan untuk perumahan dan mendapat kadar faedah jangka pendek. Akaun khas CPF pula adalah untuk tujuan jangka panjang dan lantaran itu diberi kadar faedah lebih tinggi. Itulah prinsipnya, tegas DPM Wong, dan sebab itu juga akaun persaraan dan akaun khas diselaraskan menjadi satu akaun sahaja bagi mereka yang mencecah usia 55 tahun. Akaun persaraan adalah untuk tujuan jangka panjang. Syarikat-syarikat penerbangan di Asia Pasifik ini menawarkan gaji dan faedah yang lebih lumayan demi menarik dan mengekalkan juruterbang serta perjalanan udara semakin rancak. Ini ekoran masalah kekurangan juruterbang setelah ia dihentikan di pandemik COVID-19. Syarikat-syarikat penerbangan utama Asia Pasifik kini rancak bersaing untuk memikat lebih ramai juruterbang. Bukan setakat pengambilan kadet, tetapi juga mencari juruterbang berpengalaman. Setengah penganalisis percaya, persaingan sengit ini menyebabkan sebilangan syarikat penerbangan menawarkan gaji sehingga 20% lebih tinggi berbanding sebelum pandemik melanda. There are also some other things that we have seen airlines use, and this is to use more innovative methods, intangible ways to retain pilots, including quality of life enhancements. For example, we have seen the more novel use, innovative use of crew scheduling software to help ensure that the pilots can be at home more often than they were in the past, with no change to the number of flying hours they have. Syarikat McKinsey pula berpendapat perlu ada lebih banyak sekolah penerbangan untuk menjana lebih ramai juruterbang. Akademi-akademi juga boleh memanfaatkan teknologi dengan lebih baik lagi melalui kaedah realiti maya bagi latihan asas untuk mempercepatkan proses. Sungguh pun begitu, mengembangkan lagi bakat bagi sektor ini akan mengambil masa bertahun-tahun. So really adjust the capacity to demand better. So have the right size of the aircraft flying the right routes in order to maximize this and also schedule the pilots more efficient or the crews overall more efficiently. Isu ini dijangka menjadi semakin mendesak sedang perjalanan udara Asia Pasifik pulih sepenuhnya menjelang separuh pertama tahun ini.